Aku nak minta tolong kau lah, Bron. Aku pun tanya dia, kau nak minta tolong apa? Abang aku ni, dia pinjam Along. Hari-hari, Along tu datang rumah, kacau mak ayah aku, ikut mak ayah aku. Aku pun cakap lah dengan dia, asal kau... Seorang wanita berdepan detik cemas apabila kediamannya di Semengih, Hulu Langat, Selangor disimbah cat merah dipercayai perbuatan pengutip hutang ataupun Along pada Jumaat lalu. Menerusi perkongsiannya di laman sosial, dia telah menerima sekeping nota ugutan daripada individu terbabit. Namun perbuatan itu difahamkan ditujukan kepada bekas pemilik rumah tersebut yang dipercayai berhutang dengan pihak berkenaan. Berdasarkan video yang dikongsikan, kelihatan beberapa kawasan seperti bahagian dinding, pagar, lantai serta belakang kereta wanita terbabit turut terkesan dengan simbahan cat tersebut. Susulan dari kejadian itu, wanita tersebut mengakui telah membuat laporan polis dan dalam masa yang sama berharap supaya individu yang berhutang dengan Along terbabit segera tampil menyelesaikan bayaran tertunggak agar keselamatan mereka tidak terganggu lagi. Setakat ini masih belum ada sebarang kenyataan polis berhubung kes itu dan orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil ke balai berhampiran bagi membantu siasatan. Korang nak tahu tak? Dulu, aku pernah bekerja sebagai kolektor, geng. Kolektor apa tau? Kolektor hutang. Dalam erti kata lain, pemungut hutang. Aku kerja dengan Along. Bukan A-L-O-I-N-G. Along. Bukan. Senang cerita, ceti haram lah. Kisah kawan aku. Dia pinjam ceti. Dia pinjam Along. Ada satu hari tu, geng. Aku tengah lepak minum, geng. Dekat satu kedai ni. Lepas tu, ada seorang kawan aku ni. Dia datang kat aku. Brown, aku nak minta tolong kau lah, Bron. Aku pun tanya dia, kau nak minta tolong apa? Abang aku ni, dia pinjam Along. Hari-hari, Along tu datang rumah, kacau mak ayah aku, ikut mak ayah aku. Aku pun cakap lah dengan dia, asal kau tak pergi report polis je? Dia pun cakap, mana aku nak pergi report polis, Brown? Along tu ugut aku. Kalau aku pergi buat report, nanti dia nak apa-apakan keluarga aku, nak apa-apakan mak ayah aku. Aku takut lah, Brown. Lepas tu aku pun tanya dia, sekarang ni abang kau kat mana? Abang aku tak balik rumah, Brown. Abang aku pun takut nak balik rumah sebab dia pinjam dengan Along tu. Along tu ugut dia macam-macam. Pun tanya adik kawan aku tu, Along tu ugut kau macam mana? Dia pun cakap, Along tu nak simbah cat lah, nak kunci rumah aku lah, pecahkan cermin kereta lah. Aku takut, Brown. Aku pun cakap, kau pinjam dengan Along mana? Kawasan mana? Lepas tu dia pun cerita. Lepas tu aku pun cakap dengan dia, apa? Jom kau bawa aku kat mana tempat dia kau pinjam duit tu. Orang pun terus bergerak, geng. Pergi ke tempat yang dia pinjam duit tu, Along tu lah. Sampai saja aku kat tempat tu, geng, terkejut aku, geng. Rupa-rupa je, geng, dia pinjam dengan kawan aku. Kawan aku tu Cina. Dia ni memang buka company yang ambil lesen ni. So aku pun naik tingkat atas. Sebab masa tu office dia tu rumah kedai. Aku pun pergilah jumpa kawan aku ni. Lepas tu aku pun tanya, Hey bro, hey Brown, apa khabar? Pasal you mana sini? You mau pinjam wang ke? Dia tanya dengan aku, kawan aku tu lah yang ceti tu. Aku pun cakap dengan dia, tak adalah bro, bukan mau pinjam wang, tapi kau mau tanya dulu lah, bro. Kau punya kawan dia pinjam sama lu lah. Tapi ya, kenapa lu hantar budak sampai mau gegar dia punya family? Dia pun cakap macam ni kat aku, Ayah Brown, dia sudah lama tak bayar sama saya. Dia bikin bisnes mah, dia mesti mau untung. You punya kawan siapa? Tanya macam tu. Aku pun sebutlah nama kawan aku tu. Tapi aku tak boleh lah bagi tahu dekat dalam ni, dalam cerita aku ni. Pun tanya dia, bro, apa awak punya kawan pinjam sama lu? Dia pun cek lah senarai nama tu. Dia pun cakap macam ni, dia pinjam sama awak 2,000 bro, tapi dia sudah lama tak bayar sama awak. Dia punya bunga sudah mau dekat 10,000 tau. Lepas tu aku pun tanya dia, sekarang ni bro, awak punya kawan sudah bayar sama you berapa? Total berapa? Pun cek lah list dia. Dia pun cakap dengan aku, dia sudah bayar dekat 4,000 lah. Itu macam pun cakap dengan dia, sudah bayar sama you 4,000 mah, apa lagi dia hutang sama you? Dah settle sajalah. Lepas tu kawan aku tu pun cakap macam ni, yang ceti tu, mana boleh itu macam Brown, kau bikin bisnes Brown, mesti mau untung mah. Punya kawan banyak susah mau bayar. Dia suka lari-lari, buat telefon pun tak ada angkat mah. Punya game tercun dan susah. Long,
Lepas tu aku pun call lah kawan aku tu geng. Aku suruh dia datang menghadap. Tak sampai sejam macam tu geng, dia pun sampai. Muka dia memang cuak gila geng. Takut. Aku cakap dengan dia, sekarang ni kau jumpa kawan aku ni, kau ceritakan masalah kau kat dia. InsyaAllah kalau kau cerita direct dengan dia, kalau kau jujur dengan dia, benda boleh settle baik. Lepas ni kau tak payah lari-lari lagi dah. Aku pun sembang lah dengan kawan aku ni, yang chatty ni. So kawan aku ni pun cakap macam ni, okey lah boy, awak kena settle sama you. Sebab awak fikir lah brown saja. Kalau awak tak ada fikir brown lah, awak mesti cari dulu punya. Tu sudah pinjam sama awak, punya bunga pun sudah banyak, lagi you mau lari lah. Aku cakap dengan kawan aku yang chatty tu, dah lah tu, apa yang panjang-panjang cerita, kira settle. Lepas tu kawan aku tu pun belah. Sebelum aku nak gerak tu geng, gerak balik, kawan aku yang chatty ni, dia ajak aku sembang dengan dia. Dia pun tanya aku, Brown, awak mau tanya sama you lah, sekarang you apa bikin lah? Malam you kerja apa? Dia tanya aku lah. Lepas tu aku pun jawab dengan dia, Esel lah bro, kau bukan senang macam you mah. Pagi awak jual tiket bas mah, malam awak tak ada bikin apa. Pasal ni macam lah bro, lu pernah cakap Cina mah, wah ingat lah, wah mulu kerja sama wah. Apa macam okey lah. Lepas tu aku pun cakap dengan dia, aku tak minat kerja long ni, kutiuk-kutiuk hutang ni, sebabnya risiko geng. Aku akan ramai musuh kalau aku terima kerja kawan aku ni, kolektor hutang. Lepas tu kawan aku yang chatty tu pun cakap macam ni, kau bagi lu masa lah lu fikir, bagi masa lu 2 hari untuk lu fikir. Kau bagi gaji baik dengan lu, ada commission, ada allowance lagi. Lu punya tempat tinggal, gua kasih cun-cunnya set kasih you. Lepas tu aku pun balik geng. Bila dekat rumah, aku pun fikir lah, offer yang dia bagi kat aku tu memang tinggi geng, memang mewah hidup aku kalau aku terima kerja dengan dia. So lusa tu geng, aku pun contact lah kawan aku ni yang chatty ni. Lepas tu aku pun cakap, tak adalah, wah ingat wah mau jumpa lu ada office kan? Apa? Nanti tengah hari wah sampai. Tengah hari tu geng, aku pun pergilah dekat office dia. So aku pun tanya dia, bro, itu hari lu ada offer wah kerja sama lu kan? Wah ingat mau kerja lah. Aku pun tanya aku, lu betul mau kerja? Aku pun cakap lah, betul lah, wah mau kerja mah. Lepas tu geng, pun tanya aku, kalau lu betul mau kerja, usah lu mari kerja sama wah. Pas lu habis jual tiket pas, lu mari cari wah, tak kerja lusa. Lepas tu geng, lusa tu aku pun start kerja. Hari pertama aku bekerja geng, dia suruh aku pergi collect duit dekat satu tempat ni geng. Kat situ ada satu deret kedai, ada 7 biji kedai masa tu kat situ. Yang meniaga kat situ semuanya orang Melayu. Sampai je kat tempat tu geng, aku pun mulakanlah kerja aku. Masa aku pergi collect hutang tu, nak pergi collect hutang tu, kawan aku yang chatty ni, dia hantar seorang kawan dia, suruh teman aku ni, suruh pantau aku buat kerja. Kat situ ada 7 kedai geng, tapi yang pinjam duit dengan kawan aku ni ada 3 kedai sahaja. Sehari pertama aku kerja tu geng, aku pergi kutuk hutang dekat kedai yang pertama tu. Aku rasa kesian geng, tapi geng masa aku minta hutang dekat pakcik tu, aku cakap baik-baik dengan dia. Aku perkenalkan diri aku ni siapa. Aku pun cakap lah, yang aku ni sebagai pemungut hutang. Aku kerja dengan kawan aku Cina tu lah. Aku pun tanya dia, pakcik pinjam berapa pakcik? Dia pinjam 3,000 je. Tapi sekarang ni pakcik dah bayar berapa? Tak ingat lah nak. Setelah pakcik dah bayar dekat 3,000 dah. Tapi ada interestnya nak. Aku pun cakap dengan dia, pakcik jangan lama bayar tu pakcik. Kalau pakcik lama bayar, nanti bunga naik. Pakcik yang susah nanti. Tapi geng, masa tu geng, aku kesian tengok muka pakcik tu. Kedai dia tak ramai orang pun geng, tapi macam mana dia nak bayar? Lepas tu geng, aku pun belah daripada kedai pakcik tu. Aku pun pergilah kedai yang kedua. Selang 2 kedai masa tu. Masa tu geng, ada seorang awek geng. Awek ni dia kerja dengan bapak dia. Aku pun perkenalkan diri aku siapa. Aku pun tanya awek tu, maaf saya nak tanya, awak pinjam berapa? Awak pinjam untuk apa ya? Lepas tu geng, awek tu dengan muka cuak dia pun jawab, saya pinjam 5,000. Saya pinjam ni untuk adik saya. Adik saya ni dia belajar dekat universiti, so dia banyak perlu pakai duit. Kita orang ni baru start berniaga bang, tak ada duit sangat. Dengan cara pinjam along ni lah, chatty ni dapat masukkan adik saya ni belajar. Bukan orang senang bang, dengan pinjam along ni saja dapat duit cepat. Aku tengok muka awek tu geng, kesian gila geng. Aku rasa bersalah geng masa tu. Sebabnya geng, yang pinjam along ni majoritinya adalah orang Melayu geng. Aku pun pesan kat awek tu, lepas ni habis semua hutang ni, jangan pinjam lagi tau. Susah macam mana pun jangan pinjam lagi. So awek tu pun tunduk lah geng. Aku pun faham lah apa yang aku cakap kat dia. Mungkin dia rasa malu kot. Lepas tu geng, aku pun pergilah collect dekat kedai yang ketiga. Kedai yang paling hujung sekali di antara 7 kedai tu. Ada seorang makcik dekat kedai tu geng. Makcik tu badannya besar. Aku pun perkenalkan diri aku, yang aku ni sebagai pemungut hutang. Aku pun datang kat makcik tu. Aku pun cakap dekat makcik tu, Assalamualaikum makcik, saya datang ni ada hajat. Saya datang nak minta duit, nak collect hutang. Lepas tu makcik tu pun cakap macam ni kat aku, dek, minta maaf dek, minggu ni makcik tak dapat bayar. Makcik ni baru balik pada hospital, baru je 2 hari berniaga, so tak ada duit dek. Makcik ni kencing manis, ada darah tinggi, ada diabetes lagi. Macam mana makcik nak bayar dek? Makcik baru berniaga 2 hari, memang tak ada duit. Aku pun call lah kawan aku yang chatty ni, bos aku ni. Lepas tu bos aku cakap apa, tak nak dengar alasan apa pun. Dia tahu orang tu tetap kena bayar. Pinjam mesti tahu bayar. Aku
Aku tak tahu nak bagi alasan apa dekat kawan aku ni, dekat bos aku ni. Rasa kesian geng. Kesian kat makcik tu, dengan keadaan dia macam tu, dengan kedai dia pun tak ramai orang. Memang kesian gila geng. Lepas tu aku pun baliklah office, jumpa kawan aku yang chatty ni. Aku pun terangkan lah siapa yang bayar, siapa yang tak dapat bayar untuk hari ni, untuk minggu ni. Dia pun pesan kat aku, Brown, lu jangan kasih muka ni orang. Bila mau pinjam macam-macam janji, tapi bila jam mau bayar banyak-banyak alasan tu. Tak mau dengar ni barang. Sudah biasa ni barang. Faham? Aku dah kerja dengan kawan aku ni yang chatty dah 6 hari geng. Aku pun cakap dengan kawan aku ni, bro, gua rasa aku tak boleh kerja sama lu lah bro. Wah, sampai hati lah bro. Kau banyak kesian tau bro. Yang pinjam sama lu semua bro, cuma wah punya bangsa tau bro. Bangsa Melayu bro. Wah banyak malu lah bro. Gua rasa ini kerja tak sesuai sama wah lah bro. Lepas tu aku pun cakap lah kat kawan aku ni, wah takkan menyesal punya bro. Ini kerja tak sesuai sama wah. Biar apa wah nakal lah, wah mau cek kerja yang bagus, yang baik, yang halal tau bro. Lepas tu kawan aku tu macam marah lah. Dia tak bagi aku berhenti, tapi aku kena berhenti geng. Sebabnya geng, aku rasa bersalah sangat-sangat. Setiap kali aku pergi minta hutang, aku mesti teringat muka mak ayah aku. Sebab apa tu geng? Majoriti yang pinjam dengan kawan aku ni, yang pinjam Along ni, semuanya harga emas geng. Orang dah berumur, dah sebaya mak ayah aku dah geng. Aku ni geng, walaupun aku nakal, aku masih ada perasaan belas kasihan tu. Sebelum aku gerak tu geng, hari terakhir aku kerja sebagai pemungut hutang tu, aku pun cakap dekat kawan aku ni, bro, wah betul-betul minta maaf. Wah tahu lu marah sama wah, tapi ni kerja wah memang tak boleh bikin aja. Dia pun bagilah gajinya 6 hari aku bekerja tu. Tak banyak mana pun, cukup lah nak beli barang-barang dapur, nak makan. Walaupun geng, aku berhenti dengan dia, aku dah tak kerja dengan dia. Sampai ke hari ni geng, aku masih lagi berkawan dengan dia. Dan kawan aku tu, yang chatty tu, masih lagi buat chatty geng, lagi orang pinjam duit. So geng, simpulan cerita aku ni, kau susah macam mana sekalipun, jangan sesekali kau pinjam dengan Ahlong ni. Sebab apa tau geng? Sebab interest dia tinggi geng. Orang ni memang boleh bagi berapa yang kau nak pinjam, tapi soalannya sekarang ni, korang boleh bayar ke tidak? Korang kena fikir baik-baik sebelum nak ada urusan nak pinjam duit dengan dorang ni. Dorang ni bukan biasa-biasa geng. Kalau kau tak bayar, dorang boleh buat macam-macam dekat kau. Dengar nasihat aku ni, susah macam mana sekalipun, jangan sesekali kau pinjam dengan Ahlong.